Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada beberapa orang yang telah mempertikaikan video saya sebelum ni tentang rampasan akaun bank Parti Pribumi Bersatu. Mereka kata takkanlah Parti Pribumi ni bodoh sangat nak masukkan duit rasuah ke dalam akaun bank. Sudah tentulah kalau duit rasuah, takkanlah duit tu diorang masuk ke dalam akaun bank. Saya rasa diorang ni kurang faham isu dia. Betul lah apa mereka cakap. Kalau duit rasuah, takkanlah Parti Pribumi ni bodoh sangat nak masukkan duit tu ke dalam akaun bank. Itu saya setuju. Saya tak pertikai kenyataan itu. Tapi sekiranya duit rasuah tu tidak dimasukkan ke dalam akaun bank, macam dia orang duk kata ni, duit tu dibayar bawah meja, cash, dan tidak ada langsung kesan duit tu. No trace of that money. Macam dia orang duduk kata sekarang ni. Tidak ada kesan. Duit tu tak masuk bank. Duit tu cash. Duit tu bawah meja. Sebab duit rasuah. Siapa bodoh nak ambil duit rasuah nak masuk dalam bank? Okay. Let's agree on that point. Kita setuju. Duit rasuah tidak akan masuk dalam bank sebab orang bodoh saja akan ambil duit rasuah masuk dalam bank. So duit tu tidak ada kesan, tidak ada bukti. Duit tu dia bayar cash bawah meja. So kalau macam tu, kita setuju dengan hujah mereka tu. Tapi kalau begitu, sebab apa kaitkan akaun bank Parti Pribumi? Sebab apa rampas bank akaun Parti Pribumi? Kalau tidak ada 1 sen pun duit rasuah yang masuk dalam akaun bank, sebab apa akaun bank tu dirampas? That bank account was first frozen and then confiscated. Why? Dia orang sendiri sekarang duk kata, pengkritik, musuh-musuh Perikatan Nasional, musuh Parti Pribumi. Mereka sendiri berkata, duit tu tidak masuk dalam bank. Orang bodoh saja masuk dalam bank. Duit tu tidak ada kesan, no trace, no proof. So kalau maknanya kalau betul, that means none of the illegal money, corruption money, duit haram, 1 sen pun tak masuk bank account. Jadi atas dasar apa mereka rampas bank account? Kita rampas bank account sekiranya bank account tu diguna untuk satu jenayah. The bank account was used to commit a crime. So sekira akaun bank tu diguna untuk melakukan jenayah, iaitu untuk menerima duit rasuah, maka wajar bank account tu dirampas. Because that bank account was used to commit a crime. Tapi bank account tu bersih. Tidak ada sesen duit haram, duit rasuah. 1 sen tidak ada dalam bank account. Macam orang anti Parti Pribumi atau anti Perikatan berkata. Dia orang sendiri kata duit tu tidak ada dalam bank. Mustahil duit tu ada dalam bank. Dia orang kata. So kalau betul, bermaknanya tidak ada sebab, tidak ada boleh dikatakan justifikasi untuk bank account itu dirampas. You cannot confiscate a bank account that has not been used to commit a crime. Awak tak boleh rampas bank account yang tidak diguna untuk melakukan jenayah rasuah. So ini ada satu contradiction. Dia orang sendiri duk kata duit tu tak masuk dalam bank, tapi dia orang sendiri kata wajar bank tu dirampas oleh kerana Parti Pribumi Bersatu terima rasuah. But kalau betul pun Parti Pribumi Bersatu terlibat dengan rasuah, dia tidak mengguna bank account tu untuk melakukan rasuah. So you tak boleh touch bank account tu, you tak boleh sentuh bank account tu. Haram you rampas bank account tu. So sekarang ni argument mereka sudah perangkap mereka sendiri. Argument mereka bahawasanya bank account tidak diguna untuk melakukan jenayah atau rasuah. Sekarang hujah tu perangkap mereka sendiri. Bermaknanya tidak ada asas, tidak ada justifikasi
SPRM merampas bank account Parti Pribumi Bersatu. That's number one. Nah, ini kena faham. Sebab on the one hand dia kata bank account tidak diguna, on the other hand dia kata wajar dirampas oleh kerana parti terlibat dengan rasuah. Tapi bukan bank account terlibat dengan rasuah, parti terlibat dengan rasuah. So tak kena mengena dengan bank account tersebut. That's number one ya. Number two, saya dah kaji. Satu petang tadi saya kaji audited account ataupun penyata kira-kira Parti Pribumi Bersatu untuk tahun 2020 dan tahun 2021. 2020-2021 ialah zaman di mana Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia. He was Malaysia's Prime Minister. Dan mengikut tuduhan, Parti Pribumi Bersatu terima rasuah semasa Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Bermaknanya kita fokus pada tahun 2020 dan 2021. Tahun lain kita tak payah tu sebab jenayah ni kononnya dilakukan semasa Muhyiddin Perdana Menteri. So we look at 2020, 2021. 2 tahun semasa Muhyiddin Perdana Menteri. Now, di dalam penyata kira-kira tu audited accounts dia tunjuk ini. Pada tahun 2020 140 juta diterima oleh Parti Pribumi Bersatu. Pendapatan ataupun income 148 juta. Dari 148 juta tu dibelanja untuk administration, kegiatan parti dan macam-macam lagi. Ujung tahun tinggal 300 juta. 300,000 sahaja. Ribu. 300,000. So dari 148 juta tadi tinggal hanya 300,000. Tak sampai setengah juta pun. Not even 500,000. So from 148 million, 148 juta, 147 juta lebih telah dibelanja untuk pentadbiran, kegiatan parti dan macam-macam lagi. Okey, tahun 2021. Tahun 2021, 108 juta diterima pendapatan atau income. Dan dari situ, dari 108 juta, mereka mencatat kerugian 1.8 juta. 1.8 million deficit. So bermakna dalam 2 tahun tu mereka terima 148 dan 108 kesemuanya 256 juta. 256 juta 2 tahun ya. Dan dari situ 1.5 juta tinggal untuk 2 tahun. 1.5 million 1.5 juta kerugian 1.8 kerugian 2021 dan balance 300,000 2,000. So they lost 1.5 million kerugian. Bermaknanya perbelanjaan lebih dari pendapatan sebanyak 1.5 juta. So dalam 2 tahun mereka dapat 256 juta dan mereka rugi 1,5 juta. So maknanya they had nothing left lah. They lost. Yeah. Now, dari jumlah yang pendapatan tadi, income 256 juta, dia kebanyakan, majority ialah derma dalam bentuk bank draft. In the form of bank draft. Tidak ada derma cash. Tidak ada derma dalam bentuk cek yang dibayar oleh penderma. So tidak ada maknanya cash diterima dari sekian-sekian ataupun cek diterima dari sekian-sekian. So bermaknanya nama Syed Mokhtar tu dan juga nama kontraktor Jana Wibawa tidak ada dalam account. Not shown in the account, dan account ni telah diaudit
was audited oleh auditor dan telah dihantar sudah di file dengan ROS, pendaftar pertubuhan. So the Registrar of Societies, ROS, telah terima salinan akaun dan telah semak salinan akaun dan telah sahkan yang perkara ni okey. Tidak ada cacat, tidak ada yang perlu disoal. No questions asked, is okay, accepted. So ROS sudah terima akaun Parti Pribumi Bersatu sebagai satu akaun yang sah. Tidak ada defect ataupun cacat. So bermaknanya ROS puas hati dengan akaun Parti Pribumi ni. No problem. Dan jumlah derma yang diterima certified. Auditor dah check siapa yang derma, banyak mana dan sebagainya. Dan auditor tidak tulis apa-apa nota bahawasanya derma yang diterima ni diragui ataupun perlu dijelaskan dari mana duit ni datang. Dan oleh kerana tidak ada cash ataupun cek yang dibayar oleh mana-mana individu ke, syarikat ke, atau persatuan ke, tidak ada mana-mana cek dari mana-mana orang, bermaknanya all paid by bank draft. So bank yang issue bank draft, dan bank issue bank draft tu mereka kena terlebih dahulu confirm duit ni datang dari mana. Kalau suddenly you letak 10 juta nak buat bank draft 10 juta kepada Parti Pribumi Bersatu, bank akan tanya duit ni mari dari mana. You kena confirm the source of funds, the source of money. You kena confirm. Di England pun sama, dia nak tahu source tu, sumber duit tu, dan you kena confirm duit tu datang dari mana, dan barulah bank akan issue bank draft. Kalau tidak, bank pun akan terlibat di dalam money laundering. Bank pun akan didakwa terlibat dengan kesalahan atau jenayah money laundering. So bank pun kena berjaga. You nak bayar 10 juta ke 20 juta ke bank draft kepada mana-mana, terlebih lagi kalau parti politik. Kalau parti politik tu, bank akan cek 10 kali. Sebab dia tahu parti politik ni sensitif. Dan mereka akan mark tau. Mereka akan mark that this is political punya donation, dan perlu disemak, perlu disertify sebelum bank buat apa-apa. Kalau tidak, bank akan didakwa terlibat di dalam jenayah rasuah atau jenayah money laundering. Bank cukup takut dua ni. Money laundering ataupun rasuah. So sebelum bank mana issue bank draft, dia check dulu, make sure the source is legit, the source is halal dan bukan haram. So bila bank issue bank draft tu, kita dah boleh confirm the money is clean. No questions asked tentang source of funds, and whether source of fund ni melibatkan rasuah ataupun money laundering. So itu auditor dah check, auditor dah confirm everything okay, dan auditor certify bank dia punya audited account dan hantar kepada Registrar of Society. So everything is okay dah. Everything is certified. So sekarang ni dia kata bank account ni dirampas kerana ianya terlibat dengan rasuah. But there's no evidence in the bank account. There's no evidence di dalam audited accounts yang duit rasuah daripada misalan Syed Mokhtar Al-Bukhari ataupun kontraktor-kontraktor yang dapat kontrak di bawah Jana Wibawa. Jana Wibawa tak ada nama dia orang di dalam account bank ataupun di dalam audited account penyata kira-kira. So kalau betul dia orang bagi, misalan it's not in the bank account, it was never shown in also the audited report. So macam mana SPRM ni rampas account bank Parti Pribumi Bersatu apabila tidak ada bukti jenayah telah dilakukan oleh Parti Pribumi mengguna account bank Parti Pribumi? The party was never involved in any corruption. The party's bank account was not used
for any corruption. So tidak ada justifikasi untuk nak rampas akaun bank Parti Pribumi Bersatu. That's very important. So sekarang ni Parti Pribumi ambil tindakan undang-undang terhadap SPRM atas rampasan, boleh dikatakan illegal seizure, rampasan yang melanggar undang-undang. So now boleh dikatakan SPRM sudah terkepit. Dia kata Parti Pribumi Bersatu terima rasuah, dan rasuah melibatkan jumlah 300 juta. So 300 juta ringgit rasuah telah dibayar kepada Parti Pribumi Bersatu. Okay, where's the money? Not in the bank account. Ada bukti? Not in the audited account. So duit tu gaib. Duit tu tidak ada kesan. Not at all. Tetapi you rampas akaun bank Parti Pribumi yang tidak kena mengena, tidak berkait dengan any rasuah punya transaction, ya. And then you tangkap Muhyiddin Yassin, you charge dia untuk rasuah. Siapa yang melakukan rasuah tadi? Parti Pribumi. Mengikut dia orang lah, bukan saya cakap. Mengikut dia orang, Parti Pribumi Bersatu lakukan rasuah. Tapi Parti Pribumi Bersatu, walaupun akaun bank mereka dirampas, mereka tidak di-charge. The party that is involved in corruption tidak di-charge. Yang di-charge Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Kerana Muhyiddin Yassin Presiden Parti. Muhyiddin Yassin Presiden Parti, tapi tidak bertanggungjawab, not in charge of the party's finances. Dia ada bendahari. Yang in charge of kewangan ataupun finances Parti Pribumi Bersatu ialah bendahari, bukan presiden. Dan sekira parti terlibat dengan jenayah rasuah, iaitu Parti Pribumi Bersatu is involved in corruption. Parti Pribumi Bersatu terlibat dengan jenayah rasuah. Maka Parti Pribumi Bersatu yang sepatut di-charge, bukan Muhyiddin. Dan Parti Pribumi Bersatu ni ada 30 orang ahli majlis tertinggi. Ahli majlis tertinggi 30 orang. So kalau nak charge Parti Pribumi Bersatu, kena tangkap dan charge 30 orang. Terutama sekali bendahari, bukan presiden. Presiden tak boleh buat keputusan on his own. Keputusan oleh parti kena direstui, dilulus, dipersetujui oleh majlis tertinggi. Macam kes UMNO ni. Presiden, Perdana Menteri tak setuju untuk membuat deal dengan Pakatan Harapan. Tapi Presiden Parti Zaid Hamidi kata, ini keputusan majlis tertinggi, Supreme Council. Supreme Council yang buat keputusan bahawasanya UMNO akan berkalwat dengan Pakatan Harapan. Jadi apabila majlis tertinggi membuat keputusan bahawasanya UMNO akan berkalwat dengan Pakatan Harapan, Presiden tak boleh buat apa-apa, Perdana Menteri pun tak boleh buat apa-apa, dan Perdana Menteri serta Presiden kena patuhi kepada keputusan dan kehendak Majlis Tertinggi. Is Majlis Tertinggi decision. PRU 15 baru ni. Walaupun Presiden kata no Anwar, no DAP, no Bersatu, tapi Majlis Tertinggi kata yes Anwar, yes DAP, hanya no Bersatu. So terpaksalah maknanya UMNO ni tidur satu katil dengan DAP dan PKR. No choice. UMNO punya kes, dia kata kuasa is Majlis Tertinggi, bukan Presiden, bukan Perdana Menteri. Parti Pribumi punya kes juga sama. Apa keputusan yang dibuat oleh parti ialah keputusan Majlis Tertinggi, bukan keputusan Presiden seorang.
So kalau betul lah Parti Pribumi Bersatu telah melakukan jenayah iaitu terima rasuah, maka seluruh parti kena bertanggungjawab dan kesemua 30 ahli majlis tertinggi perlu ditangkap dan di-charge, bukan Muhyiddin seorang. So ini banyak perkara yang memang tak kena. Tapi bila kita cerita ni, dia orang tak faham. Dia kata memang pribumi ni terlibat rasuah, memang mereka bersalah. Kalau betul pribumi terlibat rasuah dan bersalah, tangkaplah parti, tangkaplah ahli majlis tertinggi parti, iaitu 30 orang, bukan Muhyiddin seorang. Dan sekira parti yang melakukan rasuah, parti yang melakukan jenayah, sebab apa Muhyiddin ditangkap? Sebab bukan Muhyiddin terima duit, parti terima duit, kalau ikut tuduhan lah. So something is very wrong sini. Dan memang susah SPRM ni nak bagi kes mereka lekat, sebab banyak mereka tak ikut undang-undang, tak ikut the proper process, the proper procedure. Pakai rampas saja bank account, rasa nak rampas, rasa nak charge, rasa nak tangkap, tanpa memikir implikasi dia. The legal implication of SPRM punya tindakan ni akan menyebabkan mereka malu. Because the judge akan kata ni macam amateur punya kerja budak sekolah, padahal semua ni officer ni boleh dikatakan bertahun-tahun sudah berkhidmat, sepatut mereka tahulah peraturan, undang-undang, tapi mereka langgar peraturan, langgar undang-undang, buat ikut suka dia je. So now they're in trouble. Parti Pribumi akan lawan. Mereka akan challenge tindakan dan mereka akan buat macam-macam polis report. Telah pun buat dan akan buat banyak lagi polis report terhadap pegawai-pegawai, ahli politik yang melanggar undang-undang. Those who violate the law. Dan memang mestilah makna kerajaan tidak akan ambil tindakan. Maknanya SPRM, polis, mereka tidak akan ambil tindakan atas police report. Tapi police report tu is to be on record, supaya ada rekod. Apabila Pakatan Harapan jatuh, Barisan Nasional jatuh, apabila Perikatan Nasional ambil alih kerajaan, apabila mereka menang pilihan raya, maka semua report polis yang dibuat beberapa tahun kebelakangan, termasuk yang akan datang ni, setahun dua akan datang ni, semua police report tu is on record dan akan dikorek balik dan tindakan akan diambil terhadap semua orang ni. So setakat ni lah, sekarang ni dia orang escape lah. Tapi masa depan, sekiralah Pakatan ataupun barisan hilang kuasa, there's going to be a lot of problems. Orang ini semua akan menghadapi. So beware, your time will come bila you hilang kuasa besok dan orang lain naik, orang lain ambil kuasa, masa itulah awak akan ditangkap dan dihadapi ke mahkamah. So that's the issue lah yang saya nak clarify, sebab ramai masih tidak faham tentang sebab apa mana akaun bank Parti Pribumi dirampas. Oh, kerana Parti Pribumi terima rasuah. Tapi tak ada dalam akaun. There's no rasuah dalam akaun. Akaun is audited, akaun is certified, ROS pun dah terima akaun. So there's no rasuah. Ya memanglah tak ada dalam bank account. Takkanlah bodoh duit rasuah masuk bank account. So why confiscate? So on the one hand you kata duit tak masuk dalam account, on the other hand you kata that's why kita perlu rampas. Dia orang tak faham yang sebenar undang-undang, how the law works. If the account was not used to commit a crime, bank account tidak diguna untuk melakukan jenayah, you tak boleh libatkan bank account tu dengan mana-mana jenayah, sebab dia tidak terlibat dengan jenayah. I think this is very important. SPRM pun mungkin dia orang overlook benda ni. Mungkin pegawai dia pun tak teringat bila kita rampas bank account, tapi bank account tu tidak terlibat dengan rasuah, akan buka satu isu
yang mereka susah nak jawab sekarang ni. Walaupun saya bukan lawyer, saya dah tengok accounts, saya dah baca the implication of confiscation of anything involved in a crime, dan sah benda ni Parti Pribumi Bersatu tak qualify di dalam kategori itu. Dan juga tengok dari segi entries, jumlah duit yang masuk, tengok dari segi entries tu tidak ada duit rasuah yang diterima oleh Parti Pribumi Bersatu. Either you check bank statement ataupun you check audited accounts. Figure saya baru beri baru sekejap tadi. There's no trace, there is no money trail, there is no proof that Parti Pribumi terima rasuah. Dan the fact that tidak ada bukti Parti Pribumi terima rasuah, yet you tangkap dan you charge Muhyiddin atas kononnya rasuah yang diterima oleh Parti Pribumi. I think MACC ini akan malu besar apabila kes ni masuk mahkamah, and hakim mungkin akan marah ni, pegawai ni kata engkau orang ni baru keluar sekolah ke atau dah lama bekerja ni di dalam Jabatan Peguam Negara dan juga SPRM. Cara engkau buat ni macam orang tidak bersekolah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.